Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my sharing. So, apa khabar kok you all hari ini? So, aku doakan macam biasalah. Kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat lah. So, first of all, aku nak ucapkan thank you so much untuk korang yang dah support aku punya YouTube channel ni. And for those yang first time tengok aku punya video and sebagainya, my name is Muhammad Hafizi Dahlan. So dalam aku punya channel ni aku banyak bercerita and sharing mengenai ilmu pelaburan saham di Bursa Malaysia, and aku akan kongsi juga info-info mengenai gadget dan sebagainya yang aku rasakan aku nak share dengan korang dan sebagainya. Kadang-kadang aku ada share juga mengenai ilmu-ilmu mengenai pemotoran dan sebagainya. So aku akan kongsikan segala information yang aku ada dalam this channel supaya kita semua akan mendapat manfaat. So hari ni aku nak share dengan korang mengenai satu topik. Topik bagi aku, this is very important topic about economy, which is kenapakah negeri Sarawak akan menjadi one of the giant economy dalam negara Malaysia itu sendiri. So seperti yang kita tahu semua kan, lately kita ada terbaca dalam news, kita buka paper dan sebagainya, kita akan banyak membaca mengenai isu mengenai Sarawak which is related to isu semasa, which is berkaitan dengan Petros dan Petronas itu sendirilah. So dalam berita ni kita dapat membaca information yang kita dapat, which is Petros itu sendiri, which is under Sarawak government, akan mendapat certain imbuhan lah daripada perniagaan and apa yang Petronas dapat daripada hasil muka bumi yang mereka explore dekat negeri Sarawak tu sendiri. So bagi aku sendiri, this is a very very good news, especially sebagai orang Sarawak sendiri. Aku nampak benda ni, there will be a huge opportunity for negeri Sarawak tu sendiri untuk pergi lebih jauh, especially dalam bidang ekonomi. Okay guys, first point yang aku nak share is kenapa Sarawak akan menjadi one of the biggest economy, giant economy dalam negara Malaysia itu sendiri. Sebab apa? Satu tadi, bila kerajaan Sarawak dapat dia punya revenue daripada petrol itu sendiri, so we all know the revenue from the petrol itself bukan adalah small amount, it's all about berpuluh bilion guys. So bila kita dah ada huge amount of capital, kita akan dapat buat lebih banyak projek lah, projek untuk membangunkan negeri Sarawak tu sendiri lah. Seperti kita semua sedia maklum kan, in term of geografi, kalau kita tengok map tu sendiri, negeri Sarawak tu sangatlah luas, sangat besar compare tu sebenarnya Malaysia. Kalau kita tengok map tu sendiri kan, so dia punya kebesaran tu lebih besar, for sure kan, secara logik akal nak memajukan geografi yang besar di negeri yang besar, pasti akan makan modal yang besar. So Alhamdulillah, dengan latest news by Petros and by Sarawak government, kita akan dapat banyak capital, and dengan capital tersebut for sure aku yakin di bawah kepimpinan Abang Jo tu sendiri, which is Sarawak Chief Minister, dia and the team akan buat satu planning yang bagus lah, how to diversify this kind of capital lah, mana nak pergi ke sumber manusia, mana nak pergi ke development, mana nak pergi ke infrastructure, kemudahan asas dan sebagainya. And for sure, this kind of news, this kind of capital tadi akan pergi balik kepada rakyat negeri Sarawak. And at the same time, kita jangan lupa, bila ada this kind of booster in term of capital, pasti projek-projek yang nak dibuat tadi akan menjadi lebih pantas dan sebagainya guys. Guys, poin kedua, kenapa negeri Sarawak akan menjadi next giant economy dalam negara Malaysia itu sendiri is, sebab apa? Sebab bila dah dapat capital tadi, for sure macam yang terbaru ni, projek-projek terbaru yang kita dengar dekat TV mengenai Sarawak, kerajaan negeri buat banyak jambatan, dia improvekan jalan Pen Borneo dan sebagainya. So bila setiap daerah ni dah interconnecting dengan jambatan, jalan yang bagus, sistem telekomunikasi yang bagus, for sure limpahan ekonomi tu akan pergi kepada rakyat Sarawak tu sendirilah. So senanglah rakyat Sarawak sendiri nak buat bisnes, nak hantar produk, nak jual produk dan sebagainya. Sebab kemudahan jalan raya tu dah bagus. So sebelum ni kita tahu kan, nak pergi from satu daerah ke daerah yang lain,
kalau dia terpisah dengan sungai dan sebagainya akan makan masalah. Ada yang gunakan bot dan sebagainya. So sekarang is 2025 and aku percaya bila Sarawak dah dapat that kind of amount of billions, our chief minister and the team akan buat satu perancangan yang mantap lah. So bila dah ada jambatan, bila jalan raya dah cantik, and for sure telecommunication pun akan improve, kemudahan asas akan improve. So they will become a huge economy booster lah. So rakyat semua akan mendapat manfaat daripadanya. Okay guys, faktor nombor 3 kenapa negeri Sarawak akan menjadi next giant ekonomi di negara Malaysia. Okay, faktor seterusnya adalah pembinaan Next Airport lah. Next Airport seperti kita baca dalam newspaper, kerajaan negeri Sarawak akan buat satu lagi new airport yang bersifat lebih international. So dekat Tanjung Embang. So dengan adanya pembinaan this kind of airport, for sure ia akan menjemput lebih banyak international guest lah, which is penerbangan dari luar negara akan masuk ke negeri Sarawak tu sendiri. So bila ada kemudahan interconnecting flight ni dan sebagainya, for sure pelabur-pelabur luar, business owner dekat luar negara tu akan nampak this kind of potential. So negeri Sarawak boleh buat satu income yang besar in term of business tu sendiri lah. So sebelum ni kita nampak kan, they are limited of airlines lah, penerbangan kan, tak nak kita terpaksa dari KL, Kuching International Airport, kita terpaksa pergi dulu KLIA dan sebagainya. So it will take times lah. So dengan adanya penubuhan airport yang baru ni, aku yakin aktiviti ekonomi tu akan menjadi sangat rancak and investor dari overseas akan nampak this kind of thing as a opportunity. And at the same time juga aku nampak dalam lingkungan dalam negeri Sarawak tu sendiri pasti akan mendapat limpahan ekonomi. Kenapa? Sebab bila adanya investor yang masuk, pasti mereka akan membeli shop houses, buka perniagaan, dan at the same time for sure mereka akan hire pekerja tempatan kan. So dari segi in term of peluang pekerjaan pun akan menjadi lebih meriah dan lebih banyak. Okay guys, next factor yang akan menjadikan negeri Sarawak akan menjadi giant of economy dekat Malaysia is dengan pengambil alihan takeover of the Mas Wing itself lah by Air Borneo lah. So kerajaan Sarawak namakan dia punya this new airline as Air Borneo. So bila adanya pengambil alihan ni, aku nampak they are a huge potential of economy yang kerajaan negeri boleh buat lah. So for sure dengan adanya this kind of airlines yang baru yang aku baca tadi, kerajaan Sarawak akan buat satu route ke negara-negara yang mereka nampak potensi untuk pelabur-pelabur asing tu masuk ke negeri Sarawak tu sendiri lah. Sebagai contoh, there will be a direct flight to China, even Korea itself, and banyak lagi lah tempat-tempat yang aku rasakan sangat mempunyai ramai investor dan ramai yang mempunyai capital yang besar. Mereka boleh datang ke negeri Sarawak sendiri, mereka akan buat bisnes dan sebagainya. So di sinilah kita nampak bila satu kepimpinan lah, kita nampak sebagai contoh kita punya chief minister tu sendiri, which is Abang Jo. Dia nampak dengan adanya kelebihan capital tadi kan, capital yang dapat daripada Petros dan sebagainya, dia akan developkan, dia akan take over this kind of airline. So for sure untuk bergerak setiap daripada kita akan perlukan kenderaan lah. So untuk investor yang daripada overseas tu, for sure mereka akan datang ke Malaysia dan ke Sarawak itself dengan menggunakan kapal terbang. So dengan adanya existing flight yang ada dekat Kuching International Airport, ditambahkan lagi dengan new airlines yang baru Air Borneo, aku nampak di sini pasaran ekonomi dan sebagainya di negeri Sarawak sendiri akan menjadi lebih rancak. And bila lebih rancak, for sure business activity tu akan menjadi sangat smooth, and at the same time kita sebagai rakyat Sarawak akan mendapat manfaat daripadanya. Okay guys, last point kenapa negeri Sarawak akan menjadi next giant ekonomi di Malaysia is dengan perpindahan ibu pusat negara Indonesia tu sendiri lah, which is negara jiran kita, daripada Jakarta ke Kalimantan, Nusantara kan. So aku nampak this is the huge opportunity to all of us dekat Sarawak tu sendiri. Sebab apa?
kita ada sumber resources yang sangat banyak, and at the same time bila pusat perpindahan pusat ekonomi tadi kan, so capital city of Indonesia, mereka dah pergi ke Nusantara, ke Kalimantan tu sendiri. So di sinilah jarak untuk kita buat trading dengan negara Indonesia tu menjadi lebih rancak. Aku nampak lepas ni semua sektor ekonomi dekat negeri Sarawak ni akan booming lah, tak kisahlah dari segi business, in term of properties, in term of construction, telecommunication, oil and gas dan sebagainya, for sure akan mendapat limpahan ekonomi daripada perpindahan pusat capital city of Jakarta tadi ke Kalimantan tadi. So aku nampak kat sini sangat-sangat bagus lah. This is one of the biggest catalyst lah, biggest sentiment yang aku nampak kenapa ramai investor akan masuk ke negeri Sarawak lah. So kita perlu bagilah, bagi aku sendiri, kita perlu bagi masa, kita bagi masa dalam 20 tahun macam mana this kind of economy splash akan jatuh ke kerajaan negeri Sarawak, and at the same time limpahan ekonominya akan pergi ke rakyat negeri Sarawak tu sendiri. So guys, secara kesimpulan yang aku nampak sendiri, there are a lot of factors yang akan menjadikan Sarawak menjadi one of the biggest giant ekonomi dalam negara Malaysia tu sendiri. Isunya tadi, dia punya catalyst is, so kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan CM kita tadi akan dapat huge amount of capital daripada Petros tu sendiri. So dengan ada this kind of capital, kita dapat buat projek yang lebih bagus untuk rakyat, kita buat jalan yang lebih bagus, kemudahan asas yang lebih bagus, and at the same time tadi dengan take over by Maswing by Air Borneo tadi, for sure dia punya route, international route akan menjadi lebih rancak, business activity akan menjadi lebih banyak pastilah. And last but not least tadi is dengan perpindahan capital city of Indonesia from Jakarta itself go to Nusantara at Kalimantan Day. So bila jarak dengan next country tadi tu menjadi lebih dekat, for sure aktiviti ekonomi, aktiviti perdagangan tu akan menjadi lebih rancak. Okay guys, so apa pendapat you setuju tak dengan saya punya pendapat tadi? So nanti korang tinggalkan jawapan korang dekat bahagian komen, and if you like this video, you all boleh support aku dengan klik button like, and you can share my sharing, and jangan lupa subscribe to my channel, and jumpa lagi dalam next sharing. Assalamualaikum, bye bye.